Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bagi meneruskan pengajaran kita bagi bab tingkatan 5. Okey, untuk hari ini kita akan sambung kepada bab yang kedua, iaitu perlembagaan persekutuan. Okey. Okey, jadi ini apa yang kita akan belajar pada bab 2 ini, iaitu yang pertama, kita akan tengok dari segi latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan, iaitu asas pembentukan perlembagaan. Bagaimana perlembagaan persekutuan Tanah Melayu dibentuk. Okey, diambil daripada undang-undang mana, bagaimana digubal. Okey, itu bagi yang poin yang pertama. Okey, yang kedua, kita akan tengok sejarah pengubalan perlembagaan persekutuan. Bermula pada tahun 1877 sehinggalah kita mencapai kemerdekaan 1957. Okey, yang ketiga kita akan tengok ciri utama perlembagaan persekutuan. Okay, ada dua, iaitu ciri tradisional dan juga ciri moden. Dan yang terakhir sekali bagi bab 2 ini, kita akan tengok pindaan perlembagaan persekutuan 1963 dan 1965. Pindaan ni maksudnya perubahan-perubahan yang dilakukan berdasarkan daripada perlembagaan persekutuan 1957 yang disesuaikan mengikut keadaan semasa. Okey, kalau kita tengok pindaan perlembagaan 1963 ni berkaitan dengan apabila kita telah membentuk Malaysia, iaitu dengan kemasukan Sabah, Sarawak, Singapura ke dalam persekutuan Malaysia. Ini kita akan tengok subtopik yang pertama, iaitu 2.1, iaitu latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Jadi, objektif kita bagi subtopik ini ialah kamu dapat memerihalkan latar belakang sejarah perlembagaan negara. Maksudnya kalau guru tanya, soalan tanya dalam exam ke apa, bagaimana latar belakang sejarah perlembagaan negara, kamu boleh jawab. Okey, yang pertama dari segi latar belakang. Okey, maksud perlembagaan ialah merupakan undang-undang tertinggi sebagai teras pemerintahan sesebuah negara. Yang mana kalau kita perlembagaan ni dalam mana-mana negara lah, ia ialah undang-undang tertinggi yang menjadi rujukan utama dalam hal ehwal pentadbiran negara. Tiada, kalau di Malaysia ni, tiada undang-undang yang boleh melebihi ataupun mengatasi perlembagaan persekutuan. Walaupun Seri Paduka Baginda Agong dan di-Pertuan Agong pun terikat dengan perlembagaan persekutuan. Okey, sebelum daripada kedatangan British, negara kita diperintah berdasarkan sistem pemerintahan beraja, yang mana kalau kita tahu sejak daripada Kesultanan Melayu Melaka, mana raja merupakan ketua negeri, iaitu raja berkuasa mutlak. Okey, jadi raja pemerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digubal. Mana raja yang tentukan. Okey, maknanya raja yang tentukan, dan boleh dikatakan bahawa segala titah perintah oleh raja itu dianggap sebagai undang-undang. Itu sebelum kedatangan British. Okey, semasa kedatangan British pula, raja terus diterima sebagai pemerintah. Ya, raja terus diterima sebagai pemerintah yang berdaulat. Tetapi
skop tugas raja tu kalau sebelum tu berkuasa mutlak, tetapi selepas masa zaman British, raja hanya berkuasa dalam hal ehwal pentadbiran agama Islam dan juga adat istiadat, yang mana hal berkaitan dengan pentadbiran itu dikuasai oleh pihak British. Dan apabila kita mencapai kemerdekaan pula, negara kita mempunyai perlembagaan yang merupakan unsur penting dalam sesebuah negara. Okey, kalau kita tengok asas pembentukan perlembagaan kita terbahagi kepada dua. Yang pertama Undang-Undang Negeri Melayu, yang pertama Undang-Undang Negeri Melayu dan yang kedua Undang-Undang Inggeris. Okey, jadi kita tengok dulu Undang-Undang Negeri Melayu. Mana dia? Kalau kita tengok Perlembagaan Persekutuan berasaskan nilai tradisi Kesultanan Melayu dan kemudiannya beberapa prinsip Undang-Undang Inggeris disesuaikan dengan nilai tempatan. Maksudnya di situ dia guna dua-dua. Undang-Undang Negeri Melayu dan juga Undang-Undang Inggeris ni disatukan dan dibentuklah perlembagaan. Okey, kita tengok dulu asas yang pertama daripada Undang-Undang Negeri Melayu, iaitu raja sebagai pemerintah. Kalau kita tengok ni, memang dalam perlembagaan kita menyatakan bahawa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara Malaysia. Kalau di peringkat negeri pula, kita tengok Sultan sebagai Ketua Negeri. Dan pada masa yang sama, rakyat memberi kesetiaan kepada pemerintah. Okey, undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Raja yang tentukan ini bagi Undang-Undang Negeri Melayu. Okey, undang-undang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah contoh dia kita ada dua yang mana kita dah belajar pada tahun lepas, iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka yang mana mempengaruhi undang-undang bertulis negeri-negeri Melayu yang lain. Okey, maknanya kebanyakan undang-undang bertulis bagi negeri Melayu ni asas dia diambil daripada undang-undang bertulis waktu zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Contoh-contoh lain bagi undang-undang bertulis ialah kita boleh tengok undang-undang hukum kanun Pahang, undang-undang Kedah, undang-undang Johor dan juga undang-undang 99 Perak. Okay, itu dalam asas pengubalan undang-undang bagi sesebuah negeri. Okey, bagi undang-undang Inggeris pula, asasnya diambil daripada Charter of Justice, iaitu undang-undang yang diperkenalkan oleh British di negeri-negeri Selat. Apa negeri Selat? Kita ada 3 buah negeri Selat, iaitu Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Asas dia diambil daripada undang-undang yang digubah di England. Dan piagam dia terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan negeri Selat sahaja diguna pakai. Contohnya Charter of Justice 1809. Okey, bagi di Sarawak pula terdapat The Sarawak Application of Law Ordinance 1949 yang menggunakan The Common Law of England yang berdasarkan daripada undang-undang yang diguna pakai di England. Okay, bagi Sabah pula terdapat undang-undang yang sama disebut, iaitu Sabah Application of Law Ordinance 1951. Okay, kalau kita tengok ni, undang-undang di negeri Melayu mengalami perubahan dengan perkembangan masyarakat sehinggalah kemunculan dan pengenalan undang-undang barat sekitar awal abad yang ke-19. Kita tengok pula Undang-Undang Inggeris secara ringkasnya. Kita ada 3, iaitu Charter of Justice 1, 1807, yang mana kesan daripada penggunaan undang-undang ni, tujuan dia untuk mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang. Okey, yang kedua, Charter of Justice 2,
yang mana 1826 yang mana tujuan dia untuk menyatukan mahkamah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Dan last sekali ialah Charter of Justice 3. Tujuan dia untuk mewujudkan mahkamah di Singapura dan Melaka dan juga Pulau Pinang. Yang mana kalau kita tengok ketiga-tiga dia Charter of Justice ni diguna pakai di negeri-negeri Selat. Kita semasa zaman pentadbiran British, negeri Selat mengenakan undang-undang dari England iaitu Charter of Justice. Matlamat dia untuk melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Okey, bagi di Sarawak pula, undang-undang Inggeris ini, kalau kita tengok Ogos 1956, Perlembagaan Sarawak memberikan kuasa kepada badan membuat undang-undang, iaitu Kaunsil Negeri ataupun Majlis Negeri yang mempunyai 45 orang ahli dan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha. Okey, Majlis Tertinggi pula dipengerusi oleh Gubernur yang turut dianggotai oleh Ketua Setiausaha, Setiausaha Kewangan dan juga Peguam Negara. Okey, bagi Sarawak dan Perlembagaan Sarawak pada tahun 1959 memberikan kuasa pentadbiran negeri kepada Majlis Tertinggi dan juga Kaunsil Negeri. Itu bagi negeri Sarawak. Bagi negeri Sabah pula, kalau kita tengok Majlis Undang-Undang dan Majlis Kerja ditubuhkan pada 1950, yang mana Majlis Undangan memberi kuasa kepada Gubernur untuk mengubal undang-undang dalam pemerintahannya. Okay, itu serangkaian berkenaan dengan undang-undang Inggeris yang diguna pakai di negeri Selat, Sarawak dan juga Sabah. Okay, jadi kesimpulannya untuk subtopik 2.1 ni ialah kalau kita tengok institusi pemerintahan beraja diteruskan apabila tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan beberapa pindaan disesuaikan untuk konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, yang mana Perlembagaan Persatuan Tanah Melayu 1957 diperkenalkan dan menjadi asas kepada perlembagaan serta asas kepada raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen di negara kita. Kalau kita tengok institusi pemerintahan beraja kita ni diteruskan, tidak dihapuskan seperti mana negara-negara lain. Contoh kalau kita tengok dekat Indonesia yang dijajah oleh Belanda kan, institusi beraja diorang terus dihapuskan, tetapi Malaysia dikekalkan. Cuma kita ubah konsep dia iaitu raja berperlembagaan, yang mana dan demokrasi berparlimen, yang mana raja terikat dengan perlembagaan dan pentadbiran negara kita ditentukan berasaskan pilihan raya demokrasi. Okey, jadi untuk kelas hari ini itu saja. Kita sambung untuk subtopik yang seterusnya pada minggu hadapan, iaitu sejarah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada minggu hadapan. Jadi cikgu harapkan cikgu doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat dan dapat meneruskan persekolahan pada masa akan datang, dan diharapkan juga sekolah akan dibuka tak lama lagi. Okay, jadi insyaAllah lepas ni cikgu akan ada sedikit latihan yang perlu kamu buat. Cikgu harap kerjasama daripada kamu semua. Okay, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.